لله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا رسول لا نبي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة dengan izin dan limpahnya kita hadir lagi pagi kita bagi meneruskan kajian tiap hari Kamis untuk membahaskan potong atau dua potong ayat Quran dan isinya kita akan membahas dari sisi arti menurut sistem harfiah dan kita bahaskan juga dari sisi kata bahasa. Malah termasuk Arab sebenarnya. Alhamdulillah. Sedia untuk nyambung pengajian kita, sedia untuk kita membahaskan hal yang berhubung dengan ayat yang ke-97. Ayat 97 surah Ali Imran. Betul? Mohon tolong sahkan apa yang saya maklumkan di sini. Jadi saya terlupa pun ada ayat lain. 97 kaedah, betul. Terima kasih kaedah. Sahih. Pun terima kasih semua yang ada di talian. Ada 39 orang yang sedang menonton sekarang. Saya bacakan orang yang terawal memberi komen sekaligus sebagai penanda aras bahawa daftar kehadiran telah pun diambil. Terawal, Dr. Ardawati, alias Ummu Alif daripada Batam. Ya. Kedua, Umi Esah daripada Kampung Paya Kongsi, Balik Pulau, Pulau Pinang. Terusnya Aisyah Ahmad. Puan Aisyah, saya minta maaf, saya belum dapat lekat lagi dalam ingatan saya. Kalau boleh Puan Aisyah nyatakan daripada mana Puan Aisyah? Aisyah Ahmad. Terusnya Haja Umi Kalsum Abdul Rahman daripada Bandar Melaka Darul Azim. Terusnya Norazia Azizan dari Mergung Alusta Kedah. Haja Azimah Abdullah dari Kampung Paya Kongsi, Balik Pulau, Pulau Pinang.
Terusnya Zaitun Syafi'i, Lencong Barat, Alusta Kedah. Faridah Salim, Batu Buruk, Kuala Terengganu. Bazia Hamid, Taman Ira, Kanga Perlis. Aisyah Abdullah, Permatang Pasir, Melaka. Maznah Judin, Ampang, Selangor. Amariah Dola Kanan, Kubu Gajah, Sungai Buloh, Selangor. Yahya Baharom, Mergong, Alusta Kedah. Anissa Muhammad Yunus, Saujana Utama, Sungai Buloh, Selangor. Ramlaram, Pai Rumput, Melaka. Mariam Saleh, Ampangan, Seremban, Negeri Sembilan. Lasah Darus, Kampung Payakongsi, Balik Pulau, Pulau Pinang. Pearl White, Sharifah Talha, Singapura. Nolida Ramli, Ampangan, Seremban, Negeri Sembilan. Asmah Muda, Keras Demensi, Ijuk, Selangor. Long Yong, Mergong, Alusta Kedah. Sainah Abdullah, Teluk Panglima Garang, Sijangkang, Selangor. Darul Ihsan, Daimah Baharan, Kuala Selangor. Selangor Darul Ihsan. Mariam Abdul Aziz, Taman Putra Permai, Sri Kembangan, Selangor. Selangor Darul Ihsan. Seterusnya Masuri Mak Said, TTDI, Jah Alam, Selangor. Terusnya Fauziah Abdullah, Bandar Tun Hussein On, Ceras, Selangor. Naimah Salwa, Kampung Mak Cili, Kemaman, Terengganu. Darul Iman. Sarifah Abdul Fattah, Senawang, Seremban, Negeri Sembilan. Darul Khusus, Punakuden, Seberang Perai Selatan, Jawi, Pulau Pinang. Pinang Darul apa? Pinang saya tak ingat. Ashma Ahmad, Bandar Tun Hussein On, Ceras, Selangor. Darul Ihsan. Aliza Yamin, Singapura. Darul. Misal Mahujang, Puncak Alam, Selangor. Darul Ihsan. Seti Sabariah Naim, Shah Alam, Selangor. Nama Puan Hajah Seti Sabariah. Lama tak nampak. Apa khabar Puan Seti atau Ustazah Seti, guru tajwid yang aktif di Shah Alam, baru balik haji. Salah seorang pelajar yang ngaji dengan kaji. Mudah-mudahan Puan Seti terus bertahan, terus istiqamah dan dapat menguasai sistem dengan baik. InsyaAllah. Amin. Terusnya Azmah Majani, Geng, Negeri Sembilan. Darul Khusus, Romlah Husin, Alam Damai, Selangor. Darul Ihsan. Rukiah Haji Saidin, Balik Pulau, Kampung Payakongsi, Balik Pulau, Pulau Pinang. Nuraini Muhammad Ali, Alam Damai, Ceras, Selangor. Darul Ihsan. Zainab binti Abdul Rahman. Puan Zainab, biasa Puan Zainab tapi minta maaf. Bila
Saya dah terlupa dah. Dapat lekat di ingatan saya. Minta maaf Puan Zainab Abdul Rahman. Kalau boleh tolong nyatakan daripada mana Puan Zainab supaya saya ingat nanti. Akan datang kalau keluar nanti saya akan sebut lagi. Terusnya Puan Hazlina Haji Idris, Desa Kofil, Sungai Buloh, Selangor. Pulau Pinang digelar Pulau Mutiara Ustaz. Oh, okey, bukan tak ada Darul lah. Darul, bukan Darul Mutiara. Darul Lu'lu'. Terusnya Kekasih Safi Alansah, Ampangan, Seremban Negeri Sembilan Darul Khusus, Ummu Abdullah, Lais Sharifah Radiah, Singapura. Puan Zainab jangan saya Ustaz Saujana Utama. Okey. Baik juga. Terima kasih Anissa. Rusni Tambah Ahmad, Saujana Utama, Sungai Buloh, Selangor. Rozi Ahmad, 33, Jalan Dahlia 11, Taman Ira, Tanga Perlis. Zainab binti Abdul Rahman, Sungai Buloh Ustaz. Okey. Saujana Utama, Sungai Buloh. Minta maaf. Puan Zainab Abdul Rahman. Telah, mudah-mudahan saya ingat akan datang. Terusnya, yang terakhir, Puan Samsiah Hussein dari Danau Kota. Danau Kota Setapak Selangor, Setapak Kuala Lumpur. Dan ada lagi baru masuk Maimun Simon, Taman Muzaffar Aikroh Melaka. Ada lagi baru masuk Cejah Yusof, Ketere, Kota Baru Kelantan. Alhamdulillah 65 orang yang sedang menonton sama kita di Facebook. Dan jam sudah menunjukkan 8.18. Oh, saya dah lebih 15 minit. Cukup rasanya setakat ini. Kita terus kepada perkongsian kita. Kita akan masuk ke ayat yang ke-97. Nampak semua di skrin? Nanti respon. Okey, skrin dah nampak? Jelas? Ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Satu jumlah. Wa man dakhalahu, satu jumlah. Kana aminan, satu jumlah. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara, satu jumlah. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Yang kita bincang ini menarik. Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Satu jumlah. Jumlah ism. Bila jumlah ismiah bermakna ayat tersebut sepatutnya dimulakan dengan isim. Kerana isim itu menjadi mubtada. Tetapi ayat di sini bukan isim yang huruf yang terawal sekali. Dia dimulakan dengan huruf jar. Fi. Huruf jar tak boleh jadi mubtada. Huruf jar tak boleh menjadi mubtada. Yang layak untuk jadi mubtada mestilah isim. Dan dia mestilah marfu'. Oleh kerana jumlah ismiah diawali dengan huruf jar. Oleh kerana jumlah ismiah diawali dengan huruf jar, maka mubtada'nya terpaksa diundurkan ke belakang. Yang kita namakan mubtada' muakhar. Namakan mubtada'. Maka lafaz ayatun itulah mubtada' muakhar. Dalam sistem harfiah, setiap kali ada mubtada' muakhar, kita selitkan laras bahasa tambahan. Kita selitkan kata tambahan. Ada. Standard dah menjadi disiplin
dalam menterjemah sesuatu jumlah ismiyah yang bila jumlah tersebut diawali dengan murakab jari ataupun jar wa majrur, maka jangan lupa tambah ada pada mubtada. Apa itu mubtada muakhar? Isim yang marfu'. Isim yang marfu'. Ayatun. Nampak? Tanda marfu' dengan dhammah zahirah. Itulah. Ayatun tu isim yang marfu'. Bagaimana untuk kenal isim yang marfu'? Pastikan ada tanda dhammah. Itu tanda yang asli. Lain tanda yang asli, tanda furu' dia huruf alif, huruf waw dan huruf nun bagi fi'il mudhari'. Okay. Itu tanda asli bagi rufu', tanda yang furu' bagi rufu'. Jadi fihi ayatun, di dalamnya ada beberapa tanda. Fihi ayatun, padanya ada beberapa tanda. Sebelum saya terlupa, saya nak maklumkan juga, samping saya membaca, saya menjeling-jeling juga di Facebook. Ada yang baru masuk. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada Zara Yahya, Ummu Muslihuddin, Hafizah Yahya, Marlin Mar, Fatimah Mahmud, dan Yesu. Ustaz tak sebut pun dia mana ini, Ustaz. Oh, itu saya jamak je. Jamak takhir. Zara Yahya daripada Kuantan, Pahang. Ummu Muslihuddin, Kuantan, Pahang. Hafizah Yahya, Ceras, Selangor. Zara Yahya, Marlin Mar, Keningau, Sabah. Makcik Fatimah, Mergong, Alusta, Kedah. Cik Su, Kak Su, Cik Hasnah, Cik Umar, atau Kak Su, Tanah Merah, Kelantan. Akhir-akhir ini saya dapati Kak Su kurang cerdas, Kak Su kurang aktif di dalam Facebook maupun dalam Zoom. Harap Kak Su akan kembali segar, kembali bertenaga. Mudah-mudahan setelah melalui beberapa fasa yang mencabar. Terusnya Faridah Hajjah daripada Panji, Kelantan, Darul Naim. Baik, sambung pembahasan kita tentang mubtada. Ayatun kita namakan mubtada. Tapi sekiranya jumlah ismiyah ini dimasuki oleh inna, mubtada muakhar ini berubah nama jadi isim inna muakhar. Dan tanda rafa' berubah jadi nasab. Ayatun berubah jadi ayah. Ayah apa? Kita tulis pada ruangan komen. Ianya jumlah ismiyah ini fihi ayatun ini dimasuki oleh inna, apa akan berlaku pada ayatun? Sila tulis pada ruangan komen. Sekarang juga pada itu Puan Linda Haslinda baru masuk daripada Keningau, Sabah. Sila tulis pada ruang komen apa akan berlaku pada ayatun. Pertama, nama berubah jadi isim inna muakhar. Tanda rafa' dia berubah juga. Kunin kata ayatan. Asma muda kata ayatin. Ada tak ayatun? Aisyah Munirah Yusof. Aisyah Munirah Yusof baru masuk. Dah masuk tapi tak bagi salam. Ini Aisyah Munirah daripada Indra Sempurna, Kuantan, Pahang. Ayatin, ayatan, ayatan. Ayatan dengan Kunakudin satu grup. Masuri Masaid ayatu mubtada muakhar. Betul, asal mubtada muakhar, tapi bila masuki inna, apa akan berlaku pada ayatun? Fauzi Abdullah ayatan. Okay, satu grup Kunakudin
dengan Kunakudin, Aisyah Munirah, dan Fauziah Abdullah. Satu grup, satu camp. Bazir Ahmed, tak ada harakat, tak nampak. Faridah Salim kata ayatan, ambil. Ayat taini, ada taini pula. Ini sudah bid'ah tau ni. Nanti jadi isim musanna ni. Azimarullah ayatan, ambil. Umi Kasih Abdul Rahman, alamat tulisan Jawi, tak ada harakat, saya nampak. Artinya Ibrahim ayatin. Kalam, tak ada harakat lah kalam, saya tak nampak. Lima barat ayatan, ambil. Satu kumpulan. Kaji, Kunakudin. Siapa lagi tadi? Kaji, Kunakudin. Aisyah Humairah. Okey. Jaimah Baharan. Pasti aman pun. Satu grup tambah lagi ayatan. Ambil. Hajar Wardah. Tulisan Jawi. Tak ada harakat, saya tak nampak. So saya tak dapat. Sama undang ayatan. Ambil lagi satu grup lagi. Wah, dah ramai. Grup ayatan ni. Grup ayatan ni dah ramai dah. Aisyah. Anissa. Linda Haslinda daripada Keningau Sabah juga satu grup. Wah, dah camp ni makin ramai. Ahli ni. Grup ayatan ni. Grup ayatan ni dah banyak ni. Oi. Ni kita namakan grup ayatan ni. Apa ni? Linda Haslinda Keningau. Ayatan Anissa pun ayatin. Tak nak Anissa tak nak grup. Oh, tak kongsi rupanya. Naimah Salwa bertukar menjadi ayatin. Sebab iya ke? Okey, sekejap. Makcik Fatimah ayatin. Makcik Fatimah tak nak masuk grup lah. Oh, Makcik Fatimah dah pecah kongsi ya. Ayatin. Rokiah Haji Saidin. Ayatan. Ahli baru. Grup ayatan. Rokiah Haji Saidin. Razia Hamid alamat tulisan jadi tak ada harakat, saya tak nampak. Okey. Bila tulisan tak nampak harakat kecil Kemudian Kamariyah Kanan ayatan. Grup baru, ahli baru. Ibu Kamariyah Dola Kanan. Grup ayatan. Dr. Ardawati ayatin. Kerana nanti. Oh, Dr. Arda tak nak masuk grup Oh, penjaga kongsi tak mau grup ayatan Okey, tak apa. Tak mau kongsi tak nak orang Batam tak nak join Grup baru ni, grup ayatan ni. Anissa Majunus. Azimah Abdullah Hihi. Alamak, ada ngilai pagi-pagi ni. Mazrina Judin. Fauzi Abdullah, sorry. Kanta Kaji. Kaji nak pecah kongsi ni nak gugur ahli bersekutu ni. Oh, Kaji ni nak kena pecat ni daripada ahli. Presiden siapa presiden ni? Siapa presiden grup ayatan ni? Saya nak tengok. Zainab Rahman. Apa? Siapa lagi? Nur Razia Azizan ayatin. Nur Razia tak nak join grup ayatan Oh. Sampai hati Aisyah Abdullah ayatin. Wah, ni dah banyak ayatin ni. Mariam Razi, wah ni Ustaz tak ada ayatan. Tengok makcik. Makcik pandai-pandai, makcik orang dah buat tahu ni sekarang ni ada grup ayatan ni. Hajar Wardah. Ayatan, Hajar Wardah. Ada ahli baru. Jangan lupa grup klub ayatan. Gambar Ustaz. Ayatin. Oh, Rafi Ahmad Ali. Ayatun. Ambil Loyom. Loyom ini satu. Ini sangat bid'ah ni. Jamak Munas Salim. Tahu sekejap. Tak apa, ayatun memang ada manfaat dengan ayatun. Okey, tak apa. Long Yong ni satu-satunya ni. Dia presiden, dialah jadi timbalan, dia ahli tunggal. Tarif Arif Patah ayatan. Ni Azizah Kuala Terengganu.
Saya tak pandai nak i'rab Ustaz. Tak apa. Alamak Simawati kelak. Siapa ni? Hai, ini bukan kelas apa Raja Lawak Mega. Misal Mahujang. Hai, bila Ustaz, Umi Kasut silat pula. Lam ram laram. Ahli baru, jangan lupa. Setiausaha. Sila catat nama ahli baru. Grup ayatan. Akif Fatimah. Seronok lah Ustaz begini. Minum air macam ni. Bismillah. Nak hilang stres sebenarnya. Sebenarnya tekanan darah saya agak naik, agak tinggi gini. Tu bila dapat macam ni, dia enjoy sikit. Alhamdulillah. Tidak lagi nak pergi hospital, nak pergi ambil ubat. Umi Esa, Ayatun. Oh, rupanya Long Yom ada satu. Presiden tunggal rupanya ada. Timbalan Presiden. Ayatun. Ini sahaja. Kak Haji dah berpaling arah. Kak Haji dah ni. Dah belok ni Kak Haji. Sedangkan Kak Haji Presiden ni. Timbalan Presiden. Muhammad Abdullah. Senyum je orang Singapura ya. Okey semua. Alhamdulillah. Okey, saya ringkaskan. Untuk isim ayatun adalah isim jamak muannas. Jika dia bila dia tidak dimasuki oleh sebarang amil, ada penasab dan penjazam, maka dia status rafaq dengan dhammah. Ayatun. Ayatun. Rafaq dengan dhammah. Zahirah. Sekiranya dimasuki inna, andai kata saya tulislah inna. Inna. Inna, okey. Andai kata ada inna, ayatun akan berubah menjadi ayatin. Kenapa ayatin? Inna bukan jar. Untuk isim jamak muannas salim, tanda jar dan tanda nasab berkongsi tanda. Tanda nasab bagi jamak muannas salim adalah bukan tanda yang asli. Bukan tanda yang asal. Dia tanda furuk dengan baris. Tanda nasab bagi isim jamak muannas salim bukan tanda asli. Tanda asli baris fathah. Dia hanya boleh berlaku pada isim mufrad dan jamak taksir. Tapi tidak pada jamak muannas. Tidak pada jamak muannas. Jamak muannas salim tanda nasabnya adalah tanda furuk, iaitu baris nas. Dan tanda jar memang baris kasrah lah. Tanda nasab juga baris kasrah. Maknanya baris kasrah ni merupakan ada berkongsi tanda sama ada nasab ataupun jar. Khusus bagi isim jamak muannas salim. Alhamdulillah. Pada yang tulis nota tu, harap yang lain nampak. Saya harap jelas. Jelas semua? Ya, terima kasih. Mas Najudin. Tanda nasab dan tanda jar adalah baris. Jadi tadi minta maaf semua. Bagi grup ayatan, sila pecah grup. Dengan ini saya isytiharkan. Grup ayatan saya musnahkan. Tak perlu wujud grup ayatan. Dan tak akan ada ayatan seumur hidup. Carilah dalam mana-mana Quran, juga surah. Awal surah sampai akhir surah, daripada kulit ke kulit, tak akan jumpa ayatan. Dia ada jumpa ayatun dan ayatin saja. Itulah urutan dia. Ayatun marfu', ayatin mungkin nasab, mungkin jar.
Kalau ada inah berarti ayatun berubah jadi ayat. Allahu a'lam. Jelas? Itu tadi sebagai sesi induksi. Ajar Ruqyah Haji Saidin Saidi. Nak tarik diri ke undur diri? Undur diri okey, jangan tarik diri. Kalau tarik diri mana tak datang lagi. Undur diri silakan. Nak pergi murut tu. Jelas Makcik Fatimah, alhamdulillah. Bagus. Baik. Oleh kerana ayatun itu mubtada muakhar, bayinatun jadi sifat pada ayatun. Oleh kerana sifat dia mausufnya ayatun jamak muannas salim, sifat pun kena sama-sama juga jamak muannas salim. Mausufnya marfu' dengan dhammah, maka sifat pun kena marfu' dengan dhammah zahir juga. Mausufnya nakirah ada tanwin di hujung, maka sifat pun kena ada tanwin di hujungnya nakirah juga. Ciri-ciri i'rab mesti serupa. Dari sisi ma'rifah nakirahnya pertama, muzakkar muannasnya kedua, bilangannya dan tanda i'rabnya mestilah. Cuma cara terjemah berbeza. Dalam sistem harfiah, bagi sifat, meskipun sifat dalam bentuk jamak muannas salim, tapi tak perlu tambah beberapa. Ayatun dah beberapa ayat, tapi sifat cukup hanya yang saja. Walaupun jamak muzakkar salim sepatut orang-orang yang, bila jadi sifat yang saja. Jadi, pada ayat ini fihi ayatun bayyinat, padanya ada beberapa ayat yang terang, yang nyata, yang jelas. Ayatun bayyinatun. Itu sepatutnya dah jumpa, dah jelas dah. Jadi tanda tu bukan satu, bukan dua, tapi banyak tanda. Adanya ada beberapa tanda. Cerita apa ni sebelum ni? Kita Makkah. Kita Makkah ni. Di Makkah ni banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Fihi, pada di Mekah tu ada beberapa tanda. Bukan satu tanda, bukan dua tanda, berarti tiga kata sama. Antara tanda dia Maqamu Ibrahim. Itu satu daripada tanda. Maqamu tu kenapa dia rafa'? Kenapa dia rafa'? Maqamu ini yang kita namakan badal. Antara tanda-tanda itu satu daripadanya Maqam Ibrahim. Maqamu Ibrahim. Bagi badal dalam sistem harfiah kita selitkan tambahan iaitu. Ada peserta baru, AB Aida. Saya terkejutlah. Ada pelajar baru lah hari ini. AB Aida, Puan AB. Tolong maklumkan Puan AB daripada mana? Haji Daimah Bahran minta undur diri dulu. Nanti tengok ulangan nak pergi hospital. Saya tengok ke belakang ini, Haji Daimah Bahran sibuk, selalu kerap berulang alik ke hospital kerana menguruskan adiknya. Semoga Allah mudahkan orang kakak yang bertanggungjawab yang menguruskan adiknya ke Teluk Intan, jauh daripada Kuala Selangor ke Teluk Intan tu makan masa sekitar 1 jam, 1.5 jam juga perjalanan lah. Terus kepada maqamu isim makan. Maqamu isim makan.
Macam mana Ustaz boleh tahu saya makan Ustaz? The mim baris fathah. Bila the mim baris fathah. Maqam, kalau mukim, mim baris dhammah. Itu 4 huruf. Mazid, bentuk mazid. Ini 3 huruf. Sulasi mujar. Kalau mim baris fathah, dia merujuk pada isim zaman, isim makan, bentuk 3 huruf. Kalau mim baris dhammah, isim zaman, isim makan merujuk pada bentuk mazid. Okey. Bentuk tambahan, ada huruf tambahan. Sama ada 4 huruf, 5 huruf dan 6 huruf. Mim baris dhammah bagi isim zaman, isim makan. Anak saudara Cik Yahya dari Kajang, Ibu Aida. Oh gitu. Ini ahli baru. Isi borang? Isi borang? Ajak ni, downline bagi Cik Yahya dan Puan Norazia Azizan. Dari Kajang Selangor. AB. Puan AB apa tadi? AB Aida. Okey. Selamat bergabung Puan AB. Semoga anda selesa, anda serasi dengan perkongsian ini dan semoga anda boleh menguasai dengan baik sebagaimana bapa saudara anda meskipun beliau diuji dengan hilang penglihatan tapi tidak mundur, tidak ada kekurangan berbanding dengan rakan-rakan yang boleh melihat. Tahniah bagi anda Puan Ebi Aida kerana punya bapa saudara yang kekal, teguh, keyakinan, kuat motivasi diri. Kita kembali pada maqam. Maqam tempat qiyam. Tempat berdiri. Maqamu iaitu jangan bertambah iaitu tempat berdiri Ibrahim. Ibrahim. Alhamdulillah diizin Allah bersama kelas Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih. Maqamu dia merujuk kepada satu daripada tanda-tanda yang jelas tadi. Di dalamnya ada beberapa tanda yang nyata, antaranya satu daripadanya iaitu maqam Ibrahim. Tambahan itu dia biasa merujuk kepada badal. Badal pengganti. Ayatun marfu', badal pun kena marfu'. Kalau ayatan. Kalau ayatin nasab, maqam apa? Kalau ayatin nasab, maqam jadi apa? Maqamu ke maqami ke maqamah. Sudah pasti nasab juga. Maqamah cuma tanda nasab. Tanda nasab bagi jamak muannas salim baris kasrah. Tapi maqam mufrad dengan fathah. Maqam, alhamdulillah, marnin ma. Pakcik Fatimah Ahmad, panjang, baru masuk. Ke dalam masuk cuma tak tulis. Maqam min. Anissa, ini ahli baru ni. Kenapa Anissa ada maqamin? Kerana si badal kepada ayatin. Saya ulang sekali lagi. Ustaz ni soalan tak jelas lah Ustaz. Ulang sekali Ustaz. Sekiranya ada inna di awal ayat, ayatun akan berubah jadi ayatin. Ayatun akan berubah jadi ayatin. Bayinatin akan berubah juga. Nasab. Maqamu akan jadi apa? Maqamu akan jadi macam mana? Kaedah dengan Anissa berlawanan. Anissa kata maqamin, kaedah kata maqamah. Maaf Ustaz, nasab Ustaz patah zahirah. Maqamah, nasib baik. Anissa tarik ni, tarik semula. Haja Wardah maqamah, masya-Allah. Cikgu Nurlia Sulaiman,
is watching. Sekarang berada di Kerling, Kalumpang, Selangor, Darul Ihsan. Ya, Alhamdulillah. Aisyah Munirah, Maqama, Lamram Laram, Fathah, okey. Salah dengar. Maqama, Alhamdulillah. Okey, jelas Badal dia mesti ikut. Cuma tanda tak sama. Ayatin nasab dengan kasrah, Maqama nasab dengan fathah. Sebab Maqama isim mufrad. Maqama isim mufrad. Saya kembali kepada tanda yang asli tadi. In fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Maqamu Ibrahim. Ibrahim dengan fathah. Kenapa Ibrahim fathah? Kenapa dia nasab ke tu? Tolong komen kenapa Ibrahim dengan mansub ke marfu' ke? Tolong tulis. Tolong komen kenapa Ibrahim baris akhir baris fathah tu? Imawati la yang sarif. Oh, Ibrahim la yang sarif. Apa kaitan la yang sarif tu? Sila perincikan Simawati. Ghairul Munsharif. Nama bukan Arab. Rinasan Ghairul Munsharif. Kenapa dengan baris fathah soalan saya? Kenapa baris fathah? Tak detail. Kaji. Anda jar bagi Ghairul Munsharif dengan fathah. Itu yang saya nak tu. Cikgu Nurul nak pergi klinik cikgu. Cikgu pun nak pergi klinik juga. Saya pun nak pergi klinik sebentar lagi nanti. Pak kelas. Oh, isim mufrad. Benarnya majrur. Kenapa Ibrahim majrur? Karena dia menjadi mudhafun ilahi. Maqama ni mudhaf. Warna kuning. Ibrahim mudhaf ilahi. Mudhaf ilahi hukum dijar. Tanda asli bagi jar baris kasrah. Tapi tanda furu' juga selain kasrah baris fathah khas bagi isim ghairu munsharif. Ghairu munsharif. Ibrahim bagi isim alam yang bukan Arab, isim alam yang lebih daripada 4 huruf, hamzah, ba, ra, ha, ya, mim. Ba, ra, ha, mim semua huruf yang sama. Jadi dia termasuk isim ghairu munsharif. Ibrahim ghairu. Tanda jar yang asli baris kasrah. Dia boleh berlaku pada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Tapi bagi ghairu munsharif, tanda jar baris fathah. Baris fathah ada tanda furu' bagi huruf jar, bagi hukum jar. Selain baris fathah, huruf ya. Huruf ya juga tanda furu'. Antaranya isim yang boleh berlaku dengan huruf ya, huruf ya tanda jar dengan huruf ya, isim musanna, jamak muzakkar salim, dan asmaul khamsah. Anisana i'rab Ibrahim mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarhi fathatun zahiratun fi akhirih nabatan anil kasri li'annahu ghairu munsharif. Okey. Mumtaz. Betul. I'rab. Itu pentingnya bila kita tahu i'rab. Terus jawapan dia. Mula-mula hafal dia, apa makna tak tahu Ustaz? Alhamdulillah. Bila dah boleh terjemah, kita lebih jelas, lebih faham. Selesai jumlah ismiyah. Selesai jumlah ismiyah. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Dalamnya ada beberapa ayat yang jelas, yaitu tempat berdiri Ibrahim. Ayat berikutnya, wa man dakhala. Wa dan man ada syarti. Man ada syarti, maka dakhalahu satu jumlah fi'liyah. Dakhalahu jumlah fi'liyah ada fi'il, fa'il dan maf'ul bih.
Malan. Dakhala. Ustaz kata, kalau fi'il madi maklum atau fi'il mudhari maklum, di dalam dia ada dhamir mustaqil jawazan, ada fa'il zahir biasa. Tak ada pun fa'il zahir Ustaz. Karena fi'il madi aminan fi'il asab. Tak ada pun fa'il zahir. So kita kena terjemah telah masuk oleh ia. Macam mana ni? Ingat soalan Dr. Ardawati tempoh hari. Betul tak Doktor? Saya kata merujuk kepada iman. Kalau tak ada fa'il zahir, kita undur belakang. Dia kembali kepada siapa? Man tadi. Man tu isim. Isim apa? Isim istifham. Istifham. Isim syarat. Isim syarat. Oh, isim bukan huruf syarat Hanya isim saja boleh ada dhamir. Huruf tak ada dhamir, tak boleh tukar pada dhamir. Isim boleh kena tukar dengan dhamir sebab supaya isim itu tak sebut berulang kali, maka digantikan dengan dhamir. Wa man dakhala, dan barang siapa, Dr. Dawat kata betul. Barang siapa telah masuk oleh dia, ku akan dia. Dalam maqam Ibrahim ke atau dalam Mekah tu. Dia di situ merujuk kepada maf'ul bih. Merujuk kepada apa? Maqam Ibrahim ke atau Makkah tu. Okay. Baitullah. Balik kepada awal baitin tadi. Rumah yang pertama. Baitullah. Itu merujuk pada Baitullah. Bukan pada maqam Ibrahim. Baitullah salah juga satu daripada tanda. Dakhala. Barang siapa telah masuk oleh ia, akan dia. Ghaib tu. Ustaz, kadang-kadang hu tu kita dia, kadangnya Ustaz. Macam mana Kadang-kadang hu, kadang-kadang hu tu nya, kadang-kadang dia. Siapa boleh ingat? Siapa boleh tolong jelas? Masa bila nak tambah hu, nak terjemahkan hu tu dia, dan masa bila pula nak terjemahkan hu tu, ghaib tu nya. Bahasa Melayu ada dua. Hu pun nya juga. Kadang hu pun dia. Tolong tulis dalam bentuk ayat yang ringkas dan sempurna. Macam mana ni Ustaz? Tolonglah Ustaz. Kurang jelas. Bila bersangkut dengan fi'il, dia. Bila bersangkut dengan isim, nya. Bersangkut dengan huruf, macam mana pula? Tak jelas ni. Nah, masalah. Ayat tu betul, tapi kurang sempurna. Ada tergantung. Ada lompong yang perlu diisi. Nanti kalau tanya, kalau dengan huruf, macam mana? Bersambung dengan huruf jar ni. Habis kalau huruf inah, macam mana? Lompong kalam. Syarif Abdul Fatah kata maf'ulun bih dia mudhaf ilaihnya. Tapi kalau dengan huruf jar macam mana? Huruf inah macam mana? Bersangkut dengan hurufnya. Naik masalah kata. Habis kalau innahu sesungguhnya nya. Tak boleh.
Itu huruf juga. Macam mana? Jawab. Jangan tak jawab. Asma Buddha kata, bila bersangkut dengan fi'il, ya. Bersangkut dengan isim dan hurufnya. Inna pun huruf juga kan? Kasmah. Innahu. Sesungguhnya. Ne. Ke. Ha. Macam mana kasmah? Macam mana nak buat ayat ni? Nak bagi senang ni. Ha. Supaya jelas. Puan Maria Ismail baru masuk. Puan Maria Ismail pun antara orang yang kerap masuk. Tapi saya tak dapat ingat puan daripada mana. Okey, saya nak rumuskan. Dengar baik-baik. Terlepas isimnya, terlepas inna dia, terlepas huruf inna, sebab macam mana ni? Nak ringkas. Okey, saya jelaskan. Secara rumusan ayat yang pendek, ringkas, tepat dan menyeluruh. Morning dan apa morning Ya, dengar baik-baik. Dengar ni. Saya nak apa? Nak goyak. Saya nak apa? Dia nak kobarkan. Saya nak kobarkan. Ya, dengar. Sekiranya ha ghaib, domir hu tu, kadang hu, kadang hi, bila kedudukan raf'an jar, artikannya. Bila kedudukan jar, hutunya. Bila kedudukan nasab, hutu artikan dia. Jelas, pilih. Bila kedudukan jar, masih bila jar, mudhaf ilaihi jar. Disambung dengan huruf jar, dia kedudukan jar. Dua situasi ini, kalau ha tu ha ghaib, kita artikannya. Ketika jar. Ketika nasab, di hujung fi'il, nasab. Bersambung dengan huruf inna, nasab. Dua situasi ini, ketika nasab, hu tu kita artikan dia. Baru faham Ustaz. Marlimar kata, Alhamdulillah. Salman Hatun kata, bersambung dengan isimnya, bersambung dengan fi'il dan huruf inna wa khata. Betul lah tu. Panjang tu ayat tu. Ringkaskan Puan Salman Hatun. Naimah Salwa. Bila jarnya, bila nasab dia. Selesai. Mudah macam ni. Pendek, jelas, tepat, tanpa keliru. Alhamdulillah. Baru recall. Tu dia. Okey, tu faham sekarang. Tu dia Cikgu Naini. Ada tolakkan sikit Cikgu. Kata-kata yang saya tak boleh lupa Cikgu Naini kata. Tolakkan tu yang mahal. Saya simpan sampai hari ni. Jelas. Rin Hasan jelas. Kadang-kadang ni Ustaz, kadang-kadang dia. Macam mana Itulah yang kita ambil kesimpulan. Macam mana nak tahu nasab Ustaz? Kalau nasab pun tak tahu, jar pun tak tahu, kena mula daripada awal. A'udzu, aku berlindung. Bi, dengan. Allahi, Allah. Min, daripada. Asyaitani, syaitan. Ar-rajimi, yang direjam. Itu mula awal. Terang lagi bersuluh. Masya Allah. Itu dia. Ayat yang mengesankan. Timawati. Minta diri Ustaz. Nak beli lontong. Saya akan nak pergi kelas. Lontong Batak. Timawati daripada Pulau Riau. Mahir dalam masak mi sagu. InsyaAllah. Kena dengan selera saya. Kenyal-kenyal rasanya.
Kembali pada perbincangan kita. Habis Ustaz dah 9 macam ni Ustaz. Baru 2 ayat. Man dakhalahu kana aminan. Kita jangan tergesa-gesa nak habis. Tapi banyak benda yang kita tercicir. InsyaAllah. Terima kasih Puan Simawati. InsyaAllah. Kami akan kembali nanti. InsyaAllah. Jom kita kriau. Macam Miss Alma. Pemandu pelancong kita. Miss Alma Hujah. Okay. Kembali kepada kana aminan. Ini jumlah jawab syarat. Oleh kerana jumlah syarat menggunakan fi'il madhi, jawab syarat pun fi'il madhi tak perlu ada fa rabitah. Walaupun kana aminan jumlah ismiyah, tapi dengan fi'il madhi tak diperlukan fa rabitah. Kana telah adalah ia aminan, yang aman. Mana bangsa siapa masuk Masjidil Haram, masuk Baitullah, dia di sini menuju pada Baitullah. Masjidil Haram, Masjidil Haram lebih besar lagi di umum. Baitullah kana amin, adalah ia yang aman. Siapa pernah pergi Mekah, pernah masuk Kaabah, bagaimana perasaan anda masuk Kaabah? Inilah ternyata yang Allah jelaskan dalam Quran. Siapa nak rasakan keamanan, ketenteraman, kedamaian, silalah berkunjung ke sana. Doa bagi yang belum pernah sampai ke sana, berdoa kepada Allah supaya Allah jejakkan kaki kita ke sana. Ketua rombongan, Kak Haji dah minta, dah besar ni ketua rombongan. Ketua rombongan sila kena bertindak. Saya tak nak pening kepala, saya nak rehat. Saya tak nak serabut. Wa man dakhalahu kana aminan. Makcik pun ikut, Ibu Kamaria pun nak ikut. Ibu Kamaria dah. Kalau nak ikut, kita jumpa di Johor Bahru. Kita terus naik feri di Setulang Laut. Habis Setulang Laut ke Batam sekitar 1 jam atas air. 1 jam lagi menunggu dan untuk nak bergerak. Setengah jam di Johor Bahru, setengah jam lagi bila keluar naik feri, keluar beratur di immigration Batam, di Batam Center, itu setengah jam juga proses cop pasport untuk keluar. Jadi sekitar 2 jam lah perjalanan. Tak lama, sekejap saja. Ustaz, maaf, mundur sedih nak ke surau. Sebenarnya perjalanan pas kita sekitar 1 jam je. Masing-masing ada urusan. Jadi macam mana ayat berbaki ni? Nak kena sambung kan lagi? Panjang lagi ni. Saya lancarkan, saya bacakan. Nanti kalau ada keperluan, insyaAllah kita akan sambung pada hari Isnin depan. Saya bacakan habis terjemahannya. Walillahi ala nas hijjul bait. Dan bagi Allah, milik Allah, ala nas atas manusia, hijjul bait. Ada. Ini pun tambahan. Sebab awal ayat diawali dengan murakab jari. Ada berhaji ke Baitullah atau menuju ke Baitullah. Hijjul mudhaf, al-bait mudhaf ilaih. Hijju berhaji ataupun menuju, al-bait menuju ke rumah itu. Man tambah, iaitu badal orang yang istata'a telah mampu oleh ia ilaihi kepadanya sabila, akan jalan. Sabila, perjalanan. Istata'a ilaihi sabila ni jumlah fi'liyah. Telah berupaya oleh ia ilaihi sabila kepadanya akan perjalanan. Ini jumlah fi'liyah yang menjadi silah mausul bagi man. Wa man, dan man lagi adatu syarti. Kafara, telah ingkar oleh ia, telah kufur oleh ia, fa innallah, maka sesungguhnya Allah. Ini jawab syarat. Tapi jawab syarat dengan jumlah ismiyah, maka ada farabitah. Maka sesungguhnya Allah ghaniyun, adalah yang amat kaya, anil alamin, atas dari sekalian alam.
Alhamdulillah. Kita sambung Isnin nanti untuk pendetilan. Tapi pendetilan pun saya rasa tak banyak sangat. InsyaAllah, tapi saya akan sentuh sikit-sikit. Dan pada itu kita sambung ayat 98. Ayat 98 pun pendek. So saya gabungkan ayat pendek ini dengan ayat yang ke-97 pada hari Isnin nanti. InsyaAllah. Rasanya cukup poin kita sehingga ke saat ini. Dan terima kasih atas perhatian dan tidak balas dan respon daripada anda semua yang Masya Allah sungguh luar biasa, menggembirakan, menceriakan pagi ini. Alhamdulillah kepada yang setia, Alhamdulillah, terima kasih atas sokongan anda, dan kepada yang baru, selamat bergabung, selamat belajar, semoga anda merasakan nikmat-nikmat yang Allah akan diperolehi, dan anda rasakan juga mukjizat Al-Quran. Satu mukjizat yang dirasakan oleh bukannya Rasul yang menerimanya, malah umatnya sekaligus. Berbanding dengan mukjizat Nabi-Nabi terdahulu. Hanya Nabi-Nabi terdahulu yang merasakan nikmat tersebut, tapi umatnya tak rasakan. Tapi berbeza dengan kita, mukjizat tersebut semua dapat rasakan. Kiranya dia membacanya, memahaminya, dan melaksanakannya. Semoga kita termasuk di kalangan hamba-hambanya yang dekat dengan Al-Quran, cinta Al-Quran, dan mempertahankan Al-Quran. Jadikan Al-Quran sahabat karib. Jadikan Al-Quran perisai dalam menyerang dan mempertahankan. Jadi hujah kita. Allahu a'lam. Semoga kita jumpa lagi pada hari Isnin akan datang. Doakan kesehatan saya dan doakan juga keluarga saya, semoga Allah mudahkan dalam urusan kehidupan kami. InsyaAllah mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Saya akhiri dengan pertemuan ini dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa insyaAllah malam ini, sebelum saya terlupa, malam ini insyaAllah kita ada I'rabul Quran. Sambungan pembahasan asas-asas dalam i'rab, bagaimana kita, apakah hal-hal yang utama yang perlu kita ada dalam pembahasan tentang i'rab. Semua isim-isim yang mabni, isim-isim yang mu'rab. Dan ingat, semua nama-nama isim tersebut, tanda-tanda yang asli, tanda-tanda yang furu' yang telah kita bahaskan minggu lepas. Sambungannya malam ini, insyaAllah. Kita mintakan. Jam 9 suku ke 9.30. Sekitar. Tengok waktu isyak nanti macam mana. Tapi sebolehnya saya akan mulakan jam 9 suku. InsyaAllah. Semoga jumpa malam nanti. Tapi bukan dalam live Facebook. Dalam page saya. Tapi dalam grup Harfiah Ustaz Muzakir G01. Harfiah Ustaz Muzakir G01. Ada siapa yang belum lagi bergabung dalam grup tersebut, sila request untuk join. InsyaAllah saya akan approvekan nanti. Allahumma a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.